Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 19 November 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, Kitabus Salam, bab yang ke-143. Bab 143, Bab istihbabil musafahati 'inda al-liqa'i wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anaqatil qadimi min safarin wa karahiyatil inhina. Masya Allah, kita punya tajuk ada 6 tajuk, 6 isu yang akan kita bincangkan dalam bab 143 ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kumpul kepada kita 6 perkara. Para pelajar, letak nombor senang. Yang pertama, bab istihbab al-musafahah, disunatkan berjabat tangan 'indal liqa', ketika bertemu. Bila kita jumpa, Assalamualaikum, salam. Itu dipanggil berjabat tangan. Satu. Yang kedua, wa basyashatil wajhi, dan menunjukkan muka manis. Mana bila kita jumpa orang, salam tu senyum. Jangan duk gitu. Ataupun setengah orang ni tangan holo, mulut muka lah. Orang panggil begitu salam. Mata dengan mata kena tengok. Kalau salah. Yang ketiga, wa taqbili yadir rajulis salih, mencium tangan orang soleh. Orang soleh ni yang pertama sekali ayah kita, mak kita, ataupun tuan guru kita, syekh kita, ustaz kita, orang yang baik-baik. Yang keempat, wa taqbili waladihi syafaqatan, mencium anaknya dengan penuh kasih sayang. Kalau anak kita cium dengan sayang ke anak. Yang anak ni tak apa, beringuh pun senyum lagi. Anak orang jangan main. Yang kelima, mu'anaqatil qadimi min safarin, memeluk. Dia tulis sini merangkul. Mana kita bila orang yang baru balik daripada musafir, baru datang daripada perjalanan, balik musafir, kita boleh peluk dia. Salam, kita dakap dia. Lebih-lebih lagi hok balik daripada Mekah, baru balik haji. Cantiklah. Itu yang kelima. Yang keenam, karahiyatil inhina, dan dimakruhkan, mana dilarang daripada membongkok ketika beri penghormatan. Kita normal kita bongkok. Setara mana bongkok tu kita tengok nanti insya-Allah. Maknanya dalam bab ini ada, dalam bab 146 ni ada, 143 ada 6 perkara yang kita akan bincangkan, yang insya-Allah Imam Nawawi rahimahullah taala dia akan bawa hadis-hadis yang menunjukkan keharusan ataupun larangannya dalam bab ini. Baik para pelajar, kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab 143. Tengok hadis nombor 1. An Abil Khattab Qatadah qala, qultu di Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, rawahul Bukhari. Maksudnya Abul Khattab, iaitu Qatadah. Nama dia Qatadah, gelarnya dia Abul Khattab. Dia berkata, saya bertanya kepada Syekh Anas. Biasanya kalau Anas ni, Anas bin Malik lah. Kalau tak ada bin gitu. Aku tanya kepada Anas, apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum itu selalu berjabat tangan? Sahabat-sahabat Nabi ni
di antara adab mereka bila berjumpa salam ke dia? Salam tangan? Qala na'am. Anas kata ya, mereka itu bersalam. Jadi di sini hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Fiqhul hadis, apakah fiqh hadis? Istihal musafahatu sunnatun mustahabbatun. Bersalam tangan ini satu sunnah yang dianjurkan. Suatu adab yang disyariatkan dalam agama kita. Bila kita bersalam, apabila kita jumpa dengan orang yang boleh bersalam, kecuali orang-orang yang tak boleh bersalam. Laki-laki perempuan yang bukan mahram. Itu lain lah. Mari musim kita ni pula, musim Covid ni, tak boleh bersalam. Itu cerita lain. Dia panggil ada illah. Kita dah belajar kan, hukum tu ada dalil, ada illah. Jadi illah kenapa tak bersalam sekarang, bukan makna kita tak ikut sunnah. Tapi kita menangguhkan sementara sunnah ini sehingga Covid hilang. InsyaAllah. Bila Covid hilang nanti, kita bersalam balik seperti biasa. Sekarang ni pun boleh dah kalau nak bersalam, tengok keadaan lah. Ini maknanya bersalam tangan ni sunnah. Biasanya dia tangan dengan tangan je, satu tangan hollow gitu ya. Kalau kita nak hormat sangat, dua tangan bergarak, ada setengah. Dia ada habis setengah budaya, macam anda tengok orang Pakistan, Afghanistan, dia bersalam dua tangan. Kita ni biasa satu tangan. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam bab ni, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahati, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika orang-orang Yaman datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kini telah datang penduduk Yaman dan mereka itu orang yang pertama kali berjabat tangan. Nabi kita tahu dia panggil adab. Adab budaya orang Yaman ni, kalau dia bersalam, dia jumpa, dia akan bersalam. Maka Nabi beritahu para sahabat, nanti bila dia orang salam, salamlah. Maka Nabi kita ikrar adab yang baik itu disetuju ataupun ikrar diperakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi aku itu jadilah, kan? Itu dia panggil adab yang diperakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ni kadang-kadang bila kita nak pergi tempat orang, dia ada adab. Ada budaya dia yang kita boleh raikan sekiranya tidak menyalahi syarak. Macam adab salam ni, akhirnya Nabi beri kelebihan pula. Kelebihan pula bersalam itu sendiri. Alhamdulillah. Maka kita mengatakan adab-adab ni kita kena meraihkan sekiranya adab itu tidak menyalahi syariat Islam. Baik para pelajar sekalian, fiqhul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjuk kepada istihbabu zikril muslim. Elok kita sebut kalau orang tu ada ciri kebaikan. Tengok Nabi kata akan datang orang Yaman. Mereka ni bersalam. Maknanya kalau kita ada kawan-kawan kita yang budaya dia baik, contohnya kita nak pergi kedai makan. Tiba-tiba kita tengok sahabat kita dalam kedai, kita kena sebut. Kalau orang ni apa aja yang ada di sini, dia akan belanja orang makan. Maknanya pemurahnya dia. Kita boleh sebut. Ataupun yang pentingnya khisalul khair, ciri-ciri keistimewaan orang itu kita boleh sebut. Lebih-lebih lagi kalau bukan depan dia. Sebab Nabi larang memuji orang berhadapan. Dia ada depan kita puji, itu jangan. Dalam bahasa kita panggil pom. Jangan duk pom orang. Nanti dia jadi besar pula. Jadi timbul riak pula dia nyaya. Maka kita kena kena mura'ah, mengambil kira kebaikan yang ada pada orang itu. Yang kedua, yang bagi an yansibal fadla li ahlihi. Kalau ada orang ni ada kumpulan yang ada kebaikan, kita kena sebut kebaikan. Kita kena sebut. Kita kata benda ni orang ni yang mula dulu.
Saya tak tahu di antara perkara yang anda tak jumpa jawapannya bila kita pergi solat Jumaat di Kuala Lumpur ke kawasan-kawasan sebandar tu, orang tak pisang hari Jumaat. Saya kata di mana mulanya? Siapa dia yang mula pisang ni? Jarang orang boleh bagi jawapan. Kita kata biarlah. Yang pentingnya perkara yang baik kita kata. Jadi kita letak jadi contohnya budaya hari Jumaat kita akan letak air ke, letak buah ke di tangga masjid kan. Ini kita kata ini dimula oleh fulan. Bagus. Dan di antara lagi wa ya'zul ilma limasdarihi. Kita kena letak sumber ilmu yang kita kena ambil itu kita kena bagi tahu ambil di mana. Pasal itulah kata di ulama mim barakatil ilmi. Pelajar-pelajar tulis. Mim barakatil ilmi, di antara keberkatan ilmu azwuhu ila qailihi. Kita kena sebut ini kata-kata fulan. Kalau kata ini kata fulan. Sebab tu kita kadang-kadang anak duk perhati tengok sebahagian daripada masyarakat ni kalau dia ambil contohnya fulan ni tulis di Facebook dia tak kata-kata gini. Kata-kata kita kata apa sajalah kata-kata beramal dengan sunnah hati tenang pahala confirm. Dia ambil kata-kata orang ni dia lekat di Facebook dia tanpa azu. Itu tidak baik. Sepatutnya kita kena bagi kredit ke tanda hashtag apa dia daripada mana kita ambil sumber. Jadi kita kena letak sumber. Kecuali kita share terus daripada link kawan tu. Ni ada setengah orang ni dia cakap, dia kata ustaz saya nak ambil kata-kata ustaz. Tapi saya tak nak sebut nama ustaz. Sebab apa? Macam-macam lah kan zaman fitnah ni. Kita kata janganlah buat saya macam penyu. Kenapa pula jadi penyu? Penyu kan telur dia kita beli kat, kita makan telur. Tapi ibu dia campak balik dalam laut. Kita kata jangan buat saya ni macam penyu. Kan? Jadi kalau ambil. Tulis kat bawah tu daripada sumber kitab mana, tulisan siapa, ataupun kalau Facebook sekarang ni daripada Facebook mana. Patut dinyatakan. Tulis buat ringkasan daripada siapa kita ambil. Itu yang sepatutnya. Maka kata ulama, di antara keberkatan ilmu kalau kita nyatakan sumber yang kita ambil, maka dari sini Nabi SAW beritahu bahawa orang yang awal, orang yang mula-mula bersalam dengan tangan ni, orang Yaman. Nabi kita puji Ahlul Yaman. Baik. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Wa 'anil Bara'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin. Ni. Sekarang tadi Nabi sebut tentang asalnya budaya masyarakat Yaman. Tapi sekarang ni sudah dimasukkan dalam syariat Islam, sudah diperaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah. Kenapa jadi sunnah? Tengok hadis yang ketiga. Wa 'anil Bara' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Daud. Maksud dia daripada Al-Bara' radhiyallahu anhu. Biasanya kalau Al-Bara' ni Al-Bara' bin Azib yang banyak riwayat hadis. Al-Bara' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dua orang muslim bertemu, termasuklah muslimah, dua orang muslim ataupun dua orang muslimah bertemu lalu mereka berjabat tangan. Kita jumpa, kita salam. Maka dosa kedua-dua orang tersebut akan diampuni sebelum kedua-duanya berpisah. Allahu Akbar. Ini kelebihan apa ni? Kelebihan bersalam, berjabat tangan. Kita kata Alhamdulillah. Fiqhul hadis. Apakah fiqhul hadis? Fihi tafdilullah hazil ummah. Hadis ini menunjukkan kelebihan umat ini yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, bahawa kafaratuz zunub, penghapus dosa itu duduk di mana? Dengan berjabat tangan. Ya tasafahan ghufira lahuma. Berjabat tangan diampunkan dosanya. Kita kata Masya Allah, rezeki kita ni senangnya nak dapat pahala kan. Nak dapat pahala mudah je. Salam. Tapi salam betul-betul lah, ikhlas kita salam ni.
mak muka apa senyum tengok kawan tu, bukan salam paling lain. Nah, insya-Allah SOP salam tu kena kira juga. SOP ya. SOP salam kita kena kira. Itu alhamdulillah kelebihannya bersalam. Jadi kalau tuan-tuan tanya macam mana kita sekarang dah setahun lebih dah tak boleh bersalam. Sebab itulah ulama kata kita isyarat lah zaman sekarang ni. Tak? Bila kita nak salam tak boleh, kita isyarat. Mana bila uzur. Kata di sebagian dalam hadis lain, apabila seorang itu tak mampu nak buat satu perkara li uzrihi, kerana keuzuran, maka Allah Taala akan beri pahala penuh. Jadi kita nak salam rapat tak boleh. Dengan musim Covid ni, maka kita isyarat. InsyaAllah boleh pahala juga. InsyaAllah kita boleh pahala. Baik, kita berpindah kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat, nombor, kita tak sebut nombor hadis, nombor hadis yang dalam kitab ni. Hadis yang pertama Abil Khattab tadi nombor 885. Hadis yang keempat ni nombor dia 888. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lah. Qala la. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Qala la. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu? Qala na'am. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan. Hadis hasan. Maksudnya daripada Anas. Dia berkata, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat tanya Nabi, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kami bertemu dengan saudara dia atau kawan dia, apakah dia boleh membongkokkan diri? Mana kita tunduk dia, hormat." Kalau Nabi kata, "La, tidak boleh." Jangan duk bongkok-bongkok. Bongkok ni salah satu daripada budaya setengah daripada kaum. Oh, bongkok. Jadi kita jangan duk bongkok kuat-kuat. Yang hani itu makna membongkok. Tak boleh. Macam rokok itulah. Baik. Qal afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Dia bertanya, apakah dia harus mendakap dan menciumnya? Boleh kita pergi dakap, kita cium? Qala la. Nabi kata tak boleh. Dia bertanya lagi, fayakhudhuhu biyadihi wa yusafihu? Apakah harus dia memegang tangannya, dia berjabak? Bolehkah kita salam tangan? Qala na'am. Nabi kata boleh. Nabi kata apa? Nabi kata boleh. Kita kata hadis ni rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan, dan para pengkaji juga mengatakan hasan bisyawahidihi. Kita kata alhamdulillah. Apakah fiqhul hadis? Hadis ini tunjuk pada apa? Hadis ini menunjukkan kepada wujub as-su'al. Kita mesti bertanya kalau kita tak tahu apa yang kita tanya. Tanya. Jangan ada buat hukum sendiri, jangan. Kalau kita tak tahu, tanya. Itu satu. Yang kedua, hadis ini mengajar kepada kita, para pendakwah, jangan mudah marah kalau orang tanya. Kalau nak marah, memang kita tak jawab. Ada soalan orang ni, banyak dia tanya tak pandai. SOP kata orang. SOP bertanya tak pandai. Apa boleh buat? Tapi kita kena sabarlah, kena layan juga soalan dia. Yang ketiga, orang alim jangan rasa cemuh ataupun jemu dengan banyaknya soalan-soalan yang ditanya oleh para pelajar. Jangan duk jemu. Orang tanya, jawab. Tak mampu jawab, kita kata wallahu alam. Jadi pelajar pun jangan marah kalau Tok Syekh tak jawab. Yang ketiga, yang keempat, larangan daripada inhina. Kita tunduk. Nak sambut orang tu tunduk. Jangan. Kalau sakat isyarat gitu, bolehlah. Isyarat gitu. Larangan yang kelima, iltizam dengan makna mu'anaqah. Peluk. Setiap kali jumpa orang, kita peluk, dakap.
macam setengah daripada budaya Arab sekarang ni kan, jumpa orang dakak-dakak, cium-cium. Nabi kata tidak boleh, kecuali ketika kita nak menghantar orang musafir ataupun menerima kedatangan mereka, menyambut kedatangan mereka. Itu boleh dibenarkan. Ialah kita panggil ucap selamat jalan, orang nak pergi haji ke nak pergi mana-mana, kita dakak dia. Perlu tak tahu lagi jumpa tak jumpa lagi dia balik ke tidak, wallahu alam. Bila dia balik musafir, kita peluk sekali lagi. Sebab apa? Menyambut kedatangan dia. Biar dia rasa, oh aku ni dihargai rupanya. Balik kampung orang sambut. Itu bagus. Itu je boleh. Tapi sekarang dah jadi budaya. Oh, puak-puak muslimat ni, habis pakai bersalam bercium habis. Kat pipi dia orang tu ada yang merah-merah. Lekat habis ke kain tudung kawan sebelah tu. Lebih-lebih lagi kalau bersalam tengah panas. Tengah panas dengan peluh-peluh pak mari dak bertepek kain. Tak usah duk salam cium-cium tak ada. Nak salam, assalamualaikum, oleh tangan cukup. Nak dakap kalau dia balik daripada musafir. Ni jumpa tempat kahwin semalam, pak kahwin jumpa dah, hari ni jumpa pula cium lagi. Nanya. Ana je waktu ana forum sekali seorang ustazah dia kata saya ni letih ustaz, macam nak buat tak tahu ni. Kan? Macam nak buat ni. Orang mari cium, habis lepas pada cium saya kena masuk dalam bilik air basuh dulu ni. Dia punya make up dia bertepek habis, keni lutung semua lekat kat sini. Nanya kawan tu. Mari musim Covid ni selamat. Alhamdulillah. Tak ada orang boleh cium orang. Kita kata selesai masalah dia sekejap. Lepas ni kena pula. Jangan duk cium. Baik, kita berpindah kepada hadis yang kelima. Tapi gitulah, orang tak sukalah pula ni. Dia kata, ya ustaz ni macam-macam kelagu, macam-macam lawak ni dak. Orang nak cium-cium. Jadi anak duk perhati tengoklah, muslimat lah, wanita-wanita ni, dia suka jadi satu budaya. Dia ikut orang putih sebenarnya. Cium pipi tu. Tak payahlah cium pipi. Kita cukup dengan salam tangan, yakfi. Yakfi maknanya cukup lah, memadai dah itu. Itu pun yang sunnahnya setakat itu dah. Tapi dah cium, nak kata apa? Nak cium pipi ni. Sama. Jadi jangan cium lah. Kita pun kalau nak cium orang lah, kena tengok juga waktu tengah hari berperlu, janganlah pergi dakak kawan tu. Kan? Allahu Akbar. Itu budaya yang tidak dibenarkan dalam ni. Dia kata bila orang tanya tadi, kecuali ketika balik daripada musafir dibenarkan. Baik, kita berpindah kepada hadis yang kelima. Hadis yang kelima, wa an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala. Qala Yahudiyyun li sahibihi, izhab bina ila hadha an-nabi. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'sa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin. Hadis ni panjang tapi Imam Nawawi dia potong setakat tu ya. Sebab dia nak ambil tajuk ya. Nak ambil tajuk kita ni. Tajuk apa? Tajuk yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Tajuk cium tangan ni. Kalau nak tengok lain dia kata panjang tajuk ni. Kalau nak kira hadis Yahudi datang tu. Saya bacalah kan. Dengar perangai Yahudi ni. Jadi Yahudi kita kata, tengok terjemahan hadis, kemudian kita baca dia punya huraian sikit. Daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi berkata kepada kawannya. Dia kata, itu apa? Izhab bina ila hadzal nabi. Mari kita pergi jumpa Nabi tu. Faqala, kata di kawan dia, la taqul nabi. Mu jangan kata Nabi, cakap nak jumpa Muhammad je. Lau sami'aka kana lahu arba'atu ayun. Jahat dia ni. Dia kata kalau Muhammad dengar ada 4 mata dia. Maknanya happy sangat, gembira, celak mata Nabi suka orang panggil Nabi dia. Yahudi panggil dia Nabi. Punyalah haru Yahudi kau. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apa? Antis ayatin bayina. Ada 9 ayat yang nyata. Apa dia 9 ayat itu? Maka Nabi pun jawab.
Yang pertama, la tusyriku billah, mu jangan syirik. Jangan mencuri, jangan zina, jangan bunuh diri, jangan bunuh orang. La tamassu bibari, mu jangan tuduh orang bawa kepada raja supaya bunuh kawan, jangan. Jangan buat sihir, jangan makan riba. Jangan tuduh orang perempuan yang baik berzina. Jangan lari daripada peperangan. Dan kamu pokok Yahudi mesti jangan buat benda yang tak baik pada hari Sabtu. La ta'adu fis sabti, hari larangan. Bila Nabi sebut Yahudi ni, faqabbala yadahu wa rijlahu. Ni cerita dia ni. Maka mereka pun cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cium tangan Nabi dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi maksud tu Nabi duduk. Dia pergi cium tangan sekali dengan kaki. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Dia kata kami saksi bahawa tuan ni memang nabi. Dia kata dia saksi nabi tu nabi sungguh. Sebab boleh jawab dia punya soalan. Kalau orang lain tak boleh jawab tu. Kalau orang lain tak boleh jawab. Orang lain tak boleh jawab. Qalu inna Daud da'a rabbahu alla yazala fi zuriyati nabiyyun. Dia kata Nabi Daud sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, minta anak cucu dia ada Nabi. Wa inna nakhaf in tabi'naka an taqtulana al-yahud. Dia punya alasan lah. Dia kata Muhammad, kami bimbang kalau kamu masuk Islam ikut Tuhan, orang Yahudi bunuh kami pula. Jadi hadis ini rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi asanid sahihah. Imam Nawawi kata dengan sanad yang sahih. Jadi di sini timbullah perbincangan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis yang cium tangan Yahudi ini tidak sahih, tapi ramai yang kata sahih. Seperti Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir kata sahih. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Majmu' kata sahih. Maka Ibnu Katsir kata hadisun muskil. Hadis muskil. Jadi banyaklah iskal dia tu. Baik. Sekarang ni kita sudah dengar, iaitulah isu cium tangan. Cium tangan. Dan ada satu lagi hadis, saya baca dua hadis, kemudian kita pergi pada huraian insya-Allah. Hadis 890, iaitulah hadis yang ke hadis 890 ni, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qissah. Mana dalam cerita ada kisah, qala fiha fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Tengok dalam hadis ni. Mana ada tambahan di sini. Dia kata daripada Ibnu Umar, dia menceritakan sebuah kisah yang lain pula. Dia berkata, kemudian kami mendekati Nabi dan mencium tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nawawi? Rawahu Abu Daud. Dia senyap je situ. Maka dua hadis ini menjadi perbincangan para ulama Islam. Sebahagian ulama kata tak sahih. Hadis Safwan. Yang ni kata sahih. Jadi kita berpegang kepada apa yang disebut oleh para ulama mengatakan dia sahih. Baik. Kalaulah dibenarkan, hadis ini yadullu ala jawazi taqbilil yad. Menunjukkan bahawa boleh kita cium tangan. Dan Nabi kita benar. Nabi kita tidak larang. Maka ada beberapa dia punya syarat-syarat. Tuan-tuan tengok. La budda min dawabit. Ini tulis sikit. Syarat dibenarkan cium tangan. Imam Nawawi tulis dalam kitab ni, tangan siapa yang kita boleh cium? Wa taqbili yadir rajulis salih. Kita cium tangan orang soleh. Cium tangan orang soleh. Baik. Syarat yang pertama, an yakuna li hadha taqbil lil walidaini wa ahli ilmi. Kita nak cium tangan untuk siapa? Tangan dua ibu bapa kita ataupun orang soleh, tuan guru, tuan syekh, orang betul-betul soleh, kita boleh cakap. Syarat yang kedua,
an yakuna takbil, kita cium dia tu, kita nak cium tangan dia sebab apa? Sebab dia tu orang soleh, orang baik, orang yang rapat dengan Allah Azza wa Jalla, la di dunia, bukan kerana kedudukan dunia dia kita cium dia, jangan. Qala an-Nawawi rahimahullah, dengar. Ini dabit nak boleh cium tangan orang ni. Imam Nawawi kata apa? Wa amma taqbil yad li ghinahu. Adapun cium tangan orang sebab dia kaya. Wa dunia, kerana kedudukan dunia dia besar. Wa syaukatuhu, kerana dia ni berkuasa. Dan wa wijahatu inda ahli dunia, dia punya kedudukan dalam dunia dia hebat. Fa makruhun syadidul karahah, maka makruh, larangan yang keras, jangan cium tangan orang kerana dunia, sekali-kali jangan. Qala al-Mutawalli, tengok Imam Nawawi dia nukil pandangan seorang ulama Syafi'i, nama dia Mutawalli, la yajuz, kalau cium tangan kerana kedudukan dunia tidak harus. Fa asyara ila tahrimihi, al-Mutawalli kata haram cium kerana dunia. Kerana dia ni orang pakak besar, orang kaya, kita pakak nak cium tangan dia lah. Kita boleh cium kerana apa? Kerana dia tu seorang yang soleh, maka itu dibenarkan. Syarat yang ketiga. Dengar ni syarat yang ketiga, alla yuf'alu hadha takbil. Kita nak cium tangan ni, jangan cium tangan orang yang suka orang cium tangan dia. Ni setengah orang ni, kalau dia nak bersalah dengan orang, awal lagi hola tangan dah. Gitu hola nak suruh orang cium tangan lah. Maka jadi kita, mana ada setengah share ni dia tak suka orang cium tangan dia. Kalau orang cium dia tarik. Tapi bukan jadi satu budaya. Kalau nak jumpa orang, setiap kali jumpa mesti cium tangan. Apalagi kalau orang nak cium dia ni, kena merangkak jalan dengan lutut lagi pergi. Lah. Ini budaya ketaksuban, boleh mentakdiskan orang, itu berbahaya. Habis sepatutnya biasa je lah. Sekali-sekala contohnya kita balik cuti lama, kita mari jumpa dengan tuan guru kita, salah nak cium tangan, boleh. Tapi kalau pagi, petang, siang, malam cium tangan, kemudian nak cium tangan kena merangkak lagi, kita kata lah, itu budaya ketaksuban yang tidak baik. Maka kata di para ulama, wa amma ibtidak maddal yadil insan. Mana awal lagi, kalau orang mari, anak murid dia mari, orang mari nak jumpa dia, hola tangan dah suruh cium, liuqabbiluha, maka itu tidak boleh. Jadi kita kena ingatlah, nak cium tangan tu biar orang itu bukan menjadi budaya. Yang keempat, alla yakuna hadha takbil illa nadiran. Bukan jadi budaya, adat pagi, petang, siang, malam cium tangan, tidak. Jadi kalau kita cium tangan bila lama tak jumpa, bau cium, itu di antara perkara yang dibenarkan. Adapun pelajar-pelajar kita hari ni, anak-anak muda kita ni pelik. Apa yang pelik? Dia bukan cium tangan sekarang ni, dia hatuk dahi. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita bersalah dengan orang-orang muda, dia mari pau dahi di atas. Allah, hatuk dahi sini. Orang nak hormat orang bukan dengan dahi. Dahi tu mana sujud. Kita kena cium tangan. Sebab itulah ustaz-ustaz, tuan-tuan guru ni, kalau orang kita tahu orang makan salah cium tangan, jangan makan budu. Nanya kau kawan. Allahu Akbar. Jadi dah jadi satu budaya sekarang ni, satu fenomena budaya, orang mari cium tangan. Jenuh kita tarik, cium juga. Jadi kita kata gini lah, tak usah duk cium-cium lah. Kalau jadi itu dipanggil lama-lama jadi satu budaya yang tidak baik. Hormat jarang-jarang boleh, tidak jadi masalah. Jangan jadi satu budaya. Itu 5 syarat yang telah kita sebut tadi, 5 atau 4 syarat dibenarkan oleh ulama untuk cium tangan. Sebab tu Imam Nawawi dia blok awal lagi. Rajulis salih. Salih di sini dengan makna orang yang betul-betul ikhlas, bukan mencari ketaksuban, bukan mencari glamour, bukan mencari kesucian, jangan. Itu bahaya. Jadi janganlah didik anak, kita nak suruh pelajar kita ni hormat pada guru. Kalau hormat sekali-sekala tak apa, tapi kalau jadi budaya, dia tidak hormat, dia jadi taksub dan dia jadi takdis kepada guru. Itu akhirnya orang ni akan jadi bahaya. Baik. Tamatlah kita isu cium. Cuma masalah cium kaki tu macam mana? Masalah cium kaki ni Imam Nawawi pun tak masuk dalam ni. Wa taqbili yadi wa rajulis salah. Takbili jadi rajul, bukan rijil. Baca baik betul-betul tu.
Wa takbili yadi. Ar-rijli lah. Kalau rijli dia kena ada waw. Wa takbilu yadi warid lah. Imam Nawawi kata takbili yadi rajulis salih. Dia tak sebut masalah kaki. Sebab masalah kaki itu diperbincangkan banyak pula oleh para ulama di sini. Jadi kita tidak menjadi satu budaya bahawa setiap kali jumpa sahabat semuanya cium Nabi lah. Cium tangan Nabi. Ada, tapi bukan suatu pagi-pagi beratur cium. Apalagi kalau cium kaki itu bukan satu budaya yang tetap. Cuma dalam kes ini berlaku, itu pun para ulama berbeza tentang penilaian hadis itu. Jadi kalau kita ni memang sudah menjadi satu budaya, orang akan cium tangan, hati-hatilah. Allahu Akbar. Anak kadang-kadang, yalah kita tarik, dia tak boleh inhina. Ni orang ni bila nak cium tangan, dia tunduk lah. Cuba perhati tengok ulama, bila dia cium sama dia tak tunduk. Dia pegang tangan saya tu, dia angkat. Dia angkat, cium. Angkat tangan tu. Supaya kita tidak jadi inhina. Ni tunduk-tunduk jadi payah. Allahu Akbar. Baiklah, kita berpindah kepada hadis yang ke-891. Hadis 891. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harisah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara al-bab faqama ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan wa qala hadithun hasan. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Zaid bin Harisah sampai di Madinah. Zaid sampai ke Madinah. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Nabi ada di rumah Nabi, ada di rumah Aisyah, mana giliran di situ. Kemudian Zaid datang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun berdiri untuk menyambutnya. Baginda menarik kainnya lalu merangkul, memeluk dan mencium Zaid. Fa'tanaqahu wa qabbalahu. Dia peluk dan dia cium. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Tapi ulama beza. Ulama penilai hadis kata hadis ni dhaif. Sama juga dengan hadis dua tadi, ada khilaf kat situ. Maka di sinilah para ulama Islam mengatakan boleh kita peluk. Boleh kita peluk dengan syarat apa? Dengan syarat bukan menjadi budaya harian. Kita boleh peluk apabila bertemu ataupun berpisah lama. Orang tu baru sampai, balik daripada musafir. Lebih-lebih lagi orang balik Mekah kan. Balik Mekah ni elok lah kita peluk dia. Dia baru balik dekat Kaabah. Dia pun baru menyucikan dosa dengan taubat nasuhanya, insya-Allah. Jadi kita kata ada. Ketepikanlah budaya bercium-cium tu, tak payah. Saya kata lebih-lebih lagi muslimat tu janganlah duk cium. Ramai dah ustazah bagi tahu, ustaz cakaplah dia. Kan? Nanya kami ni lekat habis dia punya makeup dekat kain tudung, ya Allah akbar. Setengah muslimat tu pula dia pocok sini, jarum tu cik sini. Main cium-cium pipi ni cocok jarum nyanyi kawan. Baik, kita berpindah kepada hadis 892. Iaitulah hadis yang ke-8. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadza hadis rawahu Muslim. Dan daripada Abu Dzar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah kamu memperkecilkan kebaikan sekecil apapun. Asalkan benda baik, jangan pandang rengeh. Jangan pandang remeh. Ada pahala dia. Walaupun dengan hanya bermuka manis ketika kamu berjumpa dengan saudaramu. Kan tak Imam Nawawi sebut dalam tajuk kita tadi, dalam bab yang dia buat ni, apa dia? Bab senyum. Basyashatil wajhi. Muka senyum. Mana senyum kepada orang itu pun satu kebajikan.
Satu kebajikan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis yang ke-9, nombor hadis 893. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Faqala al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis. Dalam kitab ni tulis Habas, tukar bagi bawah. Al-Aqra' bin Habis. Habis lah. Kalau kita orang Melayu habis lah. Nah, Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ya, tengok. Tengok terjemahan dia bagus tak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu mencium cucunya Al-Hasan bin Ali. Tengok, Imam Nawawi bawa dalam bab kita ni, bab ni Nawawi kata apa? Babu wa taqbili waladihi syafaqatan. Walad termasuklah cucu. Nabi kita cium cucu dia Al-Hasan bin Ali. Seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis. Dia kata apa? Faqala Al-Aqra' bin Habis, inna li 'asharata minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Rasulullah, saya ada 10 orang anak, tak pernah saya cium budak-budak tu. Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Sesiapa yang tidak mengasihi makhluk Allah Ta'ala ni, anak cucu dia sendiri, maka dia tidak akan dikasihi. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi kalau kita tak sayang kepada anak cucu kita, nanti anak cucu pun tak nak cium kita juga nanti. Bila kita sudah tua, nanya. Jadi kita kena kena belajarlah adab-adab yang kita ada ni. Kita kata alhamdulillah, selesailah hadis kita dalam bab 143 ni, di mana Imam Nawawi bawa 6 tajuk dengan 9 hadis, telah merangkul menjawab semua dalil-dalil kepada hadis yang telah disebut sebagai nama bab yang tersebut. Kita kata alhamdulillah, dengan tamatnya perbincangan ini, tamatlah kita Kitabus Salam. InsyaAllah kita akan masuk dalam kitab yang ke-6, Kitabu Iyadatil Marid. Kitab menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah ke solat dan menghantar jenazah ke kubur, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.